Okey, Assalamualaikum anak-anak. Okey, kita sambung lagi dengan soalan matematik kertas 2 bahagian B dan juga bahagian C. Okey, kita tengok contoh soalan dia. Okey, ni adalah contoh soalan. Okey, transformasi. Okey, dalam soalan ni dia bagi tahu. Okey, Raja menunjukkan peta bagi suatu kawasan hutan lipo. Okey, kawasan berwarna merupakan habitat sekawan hidupan liar. Kawasan heksagon P dan Q merupakan pondok pemerhatian. Okey, konsep transformasi digunakan untuk membina pondok pemerhatian dengan keadaan P ialah imej dan A, B, C, D, E, F di bawah gabungan transformasi UV. Okey, ini adalah rajahnya. Okey, lepas tu soalan dia kata huraikan selengkapnya penjelmaan UV. Okey, dan diberi bahawa luas pokok P ialah 60 meter persegi. Okey, hitung luas dalam meter persegi bagi kawasan habitat hidupan liar. Okey, kalau soalan ni macam ni. Okey, dia abang siap-siap dah. Dia kata P adalah image. So, mula-mula kita label dulu ni adalah image. Okey, image. Maksudnya objeknya yang ni. A, B, C, D, E, F ni adalah objek. Okey, image ni adalah image yang terakhir. Okey, kalau kamu perasan ada satu lagi bentuk yang dia tak label apa. Itu adalah image yang pertama. Ini adalah image yang terakhir. Maksudnya akan dapat yang ni. Jadi nak buat macam mana? Okey. Dia kata, dia suruh kita huraikan selengkapnya penjelmaan UV. Okey, penjelmaan UV ni, UV adalah gabungan dua penjelmaan U dan juga V. Tapi kalau kita nak buat gabungan ni, kita kena buat yang belakang dulu. Iaitu kita kena buat yang V dulu. Barulah kita sambung dengan U. V tu apa dia? Okey, daripada objek ke image yang pertama, okey, kita nak guna apa penjelmaan? Okey, kita guna pembesaran. Sebab apa? Sebab besar ke kecil, kita guna pembesaran. Jadi untuk yang pertama tu ataupun V tu ialah pembesaran. Bila pembesaran dia ada faktor skala dan juga pusat pembesaran. Macam mana nak cari faktor skala? Okey, faktor skala dia punya nilainya adalah K. Okey, faktor skalanya adalah K. Okey, kita ambil panjang CT. Satu je panjang CC image. Okey, kita ambil yang senang kita nak kira. Panjang sisi yang kalau ni, kita ambil dalam rajah ni, kita ambil panjang sisi yang tepi ni. Iaitu 2 per dengan panjang objek. Okey, yang sepadan lah. Kita ambil sisi yang sepadan. Okey, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 2 per 6 kita permudahkan dapatlah 1 per 3. Maksudnya faktor skalanya adalah 1 per 3. Okey, pusat pembesarannya dekat mana? Okey, untuk nak cari pusat pembesaran, okey, menggunakan pembaris, kita sambunglah dia punya bucu sepadan dia. Okey, kalau bucu ni dengan sini, bucu ni dengan sini. So, kita sambunglah. Okey, yang ni dengan yang ni. Okey, kita sambung. Yang atas ni dengan yang ni kita sambung juga. Okey, lepas tu yang ni dengan yang hujung ni kita sambung juga. Okey, kita akan dapat satu tempat persilangan. Okey, iaitu di sini. Tempat persilangan ni ialah pusat pembesaran. Jadi apa koordinat kat sini? Okey, X-nya adalah -5, Y-nya adalah -4. Jadi pusatnya adalah -5, -4. Kita guna -5 dengan -4. Dah dapat maklumat ni, barulah kita tulis. Okey, nak tulis macam mana? Kita tulis okey, V tadi kan? Okey, jadi untuk V kita tulis V ialah okey, pembesaran faktor skala. Faktor skala dia berapa? Faktor skalanya adalah 1 per 3. Okey, pada titik. Okey, titik yang kita buat pembesaran tu tadilah, iaitu -5, -4. -5, -4. Okey, kita akan dapat macam tu. Okey, ni yang pertama. Jawapan yang pertama untuk V. Untuk U pula, okey, U kita tulislah di bawah dia. U nanti ada ruangan kosong yang disediakan ruangan jawapan dia. Okey, untuk U, okey, U kita nak guna apa? Okey, dah tadi daripada objek kita ke image yang pertama. Okey, image yang pertama kita nak ke image yang terakhir. Kita nak guna apa? Okey, kalau kamu perasan kita akan guna putaran. Jadi kita tulis dahulu putaran. Okey, U ialah putaran. Okey, putaran. Putaran
dia kena ada ikut arah jam atau lawan arah jam, iaitu arah putaran dan juga pusat putaran. Arah putaran maksudnya daripada imej yang pertama nak ke imej yang terakhir. Okey, dia akan lawan arah jam, maksudnya arah putarannya sini, lawan arah jam. Okey, dekat mana dia punya pusat putaran tu? Okey, bila lawan arah jam, okey, kita ambil lah satu bucu untuk kita buat sebagai tanda lah. Okey, yang senang katalah kita ambil bucu yang ni. Bucu yang ni kalau dia berputar, dia akan ke sini. Okey, oleh kerana arahnya lawan arah putaran, jadi dia punya pusat tu kena jauh daripada arah ni. Okey, sebab daripada sini ke sini, kalau kita ada dua cara. Okey, yang pertama 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, maksudnya kita nak ada dua jalan lah. Okey, satu lagi kita turun ke bawah dan kita ke kiri. Maksudnya yang pertama dengan yang kedua. Okey, kita ambil yang mana? Kita ambil yang jauh daripada arah putaran. Kalau kita ambil yang dua ni, dia dekat dengan arah putaran. So, kita ambil yang jauh, iaitu yang pertama tadi ni. Okey, daripada bucu ni, yang Q ni nak ke P. Okey, berapa dia punya jarak dia? Okey, jaraknya berapa? Unit dia tu ada berapa? Jadi, ada 10 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, 10 unit bahagi 2. 10 bahagi 2 dapat 5. 5. Mula daripada, katalah mula daripada Q. Nak mula daripada P pun boleh. 5. Maksudnya 5. Sini daripada 10 petak kita bahagi 2 dapat 5. So, kita bilanglah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Kalau kamu perasan, 5 tu kebetulan dia duduk betul-betul dekat simpang 3 ni. Daripada P nak ke Q, okey, betul-betul dekat simpang. Bila betul-betul dekat simpang, maksudnya simpang tu adalah dia punya pusat putarannya. Jadi, koordinat kat sini adalah negatif 3, 3. Okey, negatif 3, 3. Tulis siap-siap, aku lagi lupa. Okey, lepas tu barulah kita tulis dia punya huraian dia. Jadi tadi kita tulis putaran ikut arah jam ke lawan arah jam. Okey, lepas tu berapa darjah? 90 darjah ke 180 darjah ke 270 darjah? Okey, dia adalah putaran 90 darjah. Okey, lawan arah jam. Okey, lawan arah jam. Okey, pada titik. Okey, pada titik negatif 3, 3. Okey, habis setakat tu. Tu adalah untuk A. Ni adalah jawapan untuk A. Okey, untuk B. B kita nak kira luas pokok. Okey, yang ni dia bagi luas pokok, kita nak kira luas kawasan habitat luar kehidupan liar. Okey, jadi kita guna formula luas imej. Formula luas imej. Okey, untuk yang ni saya tulis dekat sinilah, bagi nampak sikit lah. Okey, untuk yang B, formulanya luas imej sama dengan faktor skala kuasa 2 darab dengan luas objek. Okey, jadi dia bagi 60. 60 tu ialah P. P tu apa dia? P tu adalah imej. Sebab tu kita tanda ni yang mana objek, yang mana imej, senang. P tu adalah imej. Maksudnya dia bagi luas imej. Dalam formula ni, luas imej di sini. Jadi tempat luas imej tu kita ganti sebagai 60. Jadi 60 sama dengan K adalah faktor skala. K faktor skala yang kita kira tadi dapat 1/3 kan. So 1/3 kuasa 2 darab dengan luas objek. Okey, luas objek ni kita tak tahu apa. Luas objek tu maksudnya luas ni. Luas heksagon yang besar ni. Okey, luas yang ni. Jadi kita cari dulu luas yang tu. Okey, maksudnya kini luas objek kita guna simbol luas objek lah. LO lah luas objek. Okey, jadi macam mana nak kira luas objek? Okey, jadi LO sama dengan, okey, boleh terus guna kalkulator. Kalkulator ada kan? Okey, macam mana nak guna kalkulator? Okey, dia bagi LO sama dengan 1/3 kuasa 2 darab LO 6 LO kan? Okey, macam mana kita nak tekan kalkulator? Okey, kita tekan 60. Okey, sekali lagi. Okey, kita tekan ikut macam ni 60. Okey, sama dengan kita ambil simbol ni alfa
Calculate dia naik simbol sama dengan. Okey, lepas tu 1/3, okey, kurungan 1/3 tutup kurungan kuasa 2 darab LO. Darab LO tu kita guna sebagai X, iaitu alpha X. Ni. Okey, lepas tu bila dah kita nak dapat jawapannya, kita tekanlah shift calculate. Okey, shift calculate. So, kita dapatlah jawapannya ialah 540. Okey, 540 ni, ini adalah luas bagi objek yang asal. Sekarang soalan dia nak kawasan hidupan liar sahaja. Jadi, kita kena tolak balik. Jadi, kita tulis dekat sini, luas hidup kawasan. Luas kawasan hidupan liar sama dengan 540 tolak dengan 60. Jadi dapatlah 480 meter persegi. Okey. Ni soalan yang ke-14. Okey. Settle yang tu. Okey, seterusnya kita tengok soalan 15. Okey, soalan 15 ini adalah kadar premium tarif motor bagi polisi motor yang dikeluarkan di semenanjung Malaysia. Okey. Ni dia punya kadar yang dia bagilah. Okey, yang dikeluarkan. Okey, soalan dia kata Collectors dia menetap di Sabah. Okey, dia duduk di Sabah. Okey, dia ingin membeli satu polisi insurans motor dan berikut ialah maklumat kenderaan yang ingin diinsurankannya. Okey. Nah, ni maklumat dia lah. Maksudnya jumlah yang ingin diinsurankan adalah 80,000. Umur kenderaannya 6 tahun, kapasiti enjinnya 2494cc dan NCT-nya adalah 30%. Soalan dia, hitung premium kasar bagi polisi komprehensif. Yang pertama, yang kedua polisi pihak ketiga. Okey, yang ketiga pula polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian, itu yang kedua. Yang ketiga dan polisi pihak ketiga. Maksudnya ada 3 perkara yang kita kena kira. Okey, dalam soalan ni dia bagi jadual macam ni. So, kita isilah maklumat dalam ni. Okey, macam mana nak isi maklumat dalam ni? Okey. Tengoklah kalau kamu perhatikan. Okey, dia punya ni. Okey. Ni adalah okey. Okey, kadar untuk 1000 pertama adalah 266. Yang ni kita ambil daripada jadual. Maksudnya kita tengok jadual tu, dalam buku teks tu ada siap-siap jadual dia. Okey, kita tengok siap-siap lah dia punya kadar dia tu. Okey, tengok kat sini. Ni adalah dia punya kadar dia. Okey, tadi kita tengok tadi kadarnya adalah 266. 266. Okey, sini Okey, 266. Kita terus ambil daripada jadual. Sebab apa? Sebab ni untuk kawasan Sabah dan Sarawak. Okey, jadi ambil terus daripada jadual yang diberi. Okey, 266. Okey, lepas tu barulah kita tengok yang ni. Okey. Nilai baki jumlah yang diinsurankan. Okey. Nilai baki jumlah yang diinsurankan. Yang ni bukan 1,600 ya. Kita kira semula. Okey. Okey. 266.5 tadi kita ambil daripada jadual. Nilai baki jumlah yang diinsurankan ni. Okey, yang ni kita ambil dia punya jumlah yang dia nak insurans adalah 80,000 kan. Jadi kita ambil 80,000. Okey, tolak dengan 1000 bahagi dengan 1000. Okey, jadi kita akan dapat 79. Okey, 79 RM79 ni darab pula dengan 26 sebab dia punya yang dia bagi tu dia punya kadar dia tu okey darab dengan 26. Okey, jadi kita akan dapat nilainya adalah okey 2054. Ni yang pertama. Okey. Premium asas. Okey, premium asasnya kita ambil nilai yang kita kira tak satu iaitu 2054 tolak dengan yang kadar had 1000 pertama tu.
Okey. Jadi kita ambil 2054 ni tolak dengan 266.5. Jadi kita akan dapatlah RM adalah 2320.5. Okey, untuk NCD-nya adalah 30%. Bila 30%, kita tulis 30%. Okey, darab dengan nilai yang kita dapat tak satu 2000, premium asasnya kita dapat tak satu 2320.5. Jadi kita akan dapat nilainya adalah 696.15. Okey, itu adalah NCD. Premium kasar pula, maksudnya kita ambil yang premium asas yang 2320 tu, yang 2320 tu, RM 2320.5 tu, tolak dengan NCD yang kita kira tak satu 696.15. Jadi kita akan dapatlah jawapannya adalah 1624. 1624. Okey, itu untuk bagi polisi komprehensif. Okey, yang kedua kita nak kira polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian. Okey, untuk premium asas. Okey, NCD-nya 30%, maksudnya premium asasnya adalah 70% lah. Jadi 70%. Okey, darab dengan kita punya yang ni tadi tu, yang premium asas kita tu, iaitu yang 2320.5 tu. Darab dengan 2320 ringgit 50 sen tu. Okey, jadi kita akan dapat nilainya adalah 1624.35. Okey. Yang ni silap. Okey, yang NCD 30% tu, okey, kita guna 30%. Okey, darab dengan yang kita dapat tak satu 1624.35. Okey, jadi kita akan dapatlah 487.31. RM 487.31. Jadi premium kasarnya kita tolaklah nilai antara kedua-dua ni, kita tolak. Jadi kita akan dapat nilainya adalah 1137.04. Okey, itu adalah polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian. Okey, seterusnya kita nak kira pula polisi pihak ketiga. Okey, polisi pihak ketiga, okey, premium asasnya yang ni kita ambil, kita tengok jadual juga macam tadi. Okey, bila kita tengok jadual macam tadi, sebab pihak ketiga, kita tengok dekat ruangan tadi kita dapat 266.5 kupang kan. Jadi kita tengok dekat yang pihak ketiga, nilainya adalah 93.6. Okey, itu adalah premium asas untuk pihak ketiga lah. Okey, seterusnya macam mana kita nak kira NCD untuk pihak ketiga? Okey, sama juga 30% adalah 30%. Darab dengan dia punya premium asas yang pihak ketiga tu, iaitu 93.6. Jadi kita akan dapatlah nilainya adalah 28.08. Okey, jadi premium kasarnya kita tolaklah antara dua ni. Jadi kita akan dapat 65.52. Okey, itu sahaja caranya untuk macam mana nak kira polisi komprehensif, polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian, dan polisi pihak ketiga. Okey, boleh yang tu? Okey, seterusnya kita tengok yang soalan yang bahagian ni pula lah, yang bahagian cukai. Okey, untuk soalan cukai, okey, baca dulu dia punya ni. Dia kata apa? Dia kata Encik Jamil adalah seorang Encik Jamil adalah seorang pengurus di sebuah syarikat. Okey, gaji tahunannya pada tahun 2020 adalah 146,200. Ini 146,200, maksudnya gaji tahunan adalah. Pada tahun tersebut dia membayar jumlah zakat sebanyak 2,500. Diberi bahawa jumlah pelepasan cukainya ialah 46,250 dan PCB dipotong sebanyak 1,400 setiap bulan. Okey, soalan dia, hitung pendapatan bercukai Encik Jamil. Okey, hitung pendapatan bercukai Encik Jamil. Okey, macam mana nak hitung pendapatan bercukai Encik Jamil? Okey, formulanya ialah pendapatan bercukai.
Okey, pendapatan bercukai. Okey, sama dengan jumlah pendapatan tahunan, tolak dengan jumlah pelepasan cukai. Okey, jadi maksudnya pendapatan tahunan dia tadi adalah 146,200. Tolaklah dengan 46,250. Itu adalah pelepasan cukai. Jadi kita akan dapat jawapannya ialah RM99,950. Itu adalah pendapatan bercukai. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kata hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar. Okey. Lepas ni adalah pendapatan bercukai dia. Maksudnya berapa cukai pendapatan yang dia kena bayar dengan baki yang ada ni. Dengan pendapatan dia bercukai yang dia ada ni. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, yang ni pun kita kena tengok jadual. Okey, kalau kita tengok jadual, okey, dekat banjaran pendapatan tu, okey, 99,950 ni dia duduk dalam kategori yang kategori 70,001 hingga 100,000. Okey, jadi kalau kita tengok daripada buku teks, okey, kita akan dapat, okey, dia punya jadualnya ialah, saya nak tunjuk jadual. Saya kamu cari tak jumpa pula jadual tu. Ni bukan dia. Okey, yang ni. Okey, kalau kita tengok yang ni, dia punya pendapatan bercukai tadi adalah 99,000 kan? Okey, 99,000 dalam kategori ni. Kategori ni antara 70,001 hingga 100,000. Ni kategorinya. Jadi, okey, ni dia punya kadar dia. Okey, 4,600. Maksudnya 70, dia daripada 99,000 tadi tu, 99,950. Okey, 70,000 yang pertama sebanyak 4,600. Baki lagi tu kita tolak lah, barulah kita kira. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, tengok. Okey, tadi kita dapat untuk 70,000 pertama, 70,000 pertama. Okey, jumlahnya adalah 4,600. Okey, lepas tu, okey, cukai atas baki. Ni adalah cukai atas baki. Baki yang mana? Kan jumlah dia tadi 99,950. Okey, 70,000. Maksudnya kita ambil 70,000 daripada 99 ni. Okey, baki dia tadi tinggallah berapa? Okey, kamu tulis macam ni pun tak apa. Maksudnya ambil 99,950. Okey, tolak dengan 70,000. Okey. Okey, lepas tu darab 21/100. Sebab apa darab 21? Okey, sebab dia punya kadarnya adalah kadar yang bagi 70,000 hingga 30,000 berikut tu adalah 21%. Sebab tu kena darab dengan 21. Okey, jadi kita akan dapatlah nilainya adalah 6,289.5. Okey, itu cukai atas baki dia. Jadi cukai pendapatannya maksudnya kita kena tambahlah. Okey, jadi dia punya cukai pendapatannya, cukai pendapatan. Okey, sama dengan hak yang 4,000, hak yang 4,600 ni. Okey, 4,600 tambah dengan hak yang kita kira tak sat tu, 6,200 tu. 6,289.5. Okey, lepas tu kita tolak pula dengan 2,500. Dia punya ni dia lah, zakat dia, iaitu 2,500. Okey, jadi kita kira kita akan dapatlah jumlahnya adalah 8,389.50 sen. Itu adalah cukai pendapatannya. Banyaklah kan?
Okay, sebab gaji dia pun banyak. Okey, seterusnya kita tengok C. C dia kata, perlukah Encik Jamil membuat bayaran cukai yang tidak mencukupi kepada LHDN? Jelaskan jawapan anda. Okey, perlu tak dia buat bayaran cukai yang tidak mencukupi? Okey, jawapannya adalah tidak perlu. Okey, tidak perlu. Tidak perlu. Okey. Okey, ini kerana potongan PCB-nya. Okey, ini kerana potongan PCB-nya melebihi cukai pendapatan. Melebihi cukai pendapatan. Pendapatannya. Iaitu sebanyak RM8,410. Sorry. Yang ni. 8,389. Okey. Okey. Okey, itu sahaja. Terima kasih.